Baik, kita kembali dan kita mendapat isyarat untuk kembali bersama dengan sahabat kita Mohan Cina Sami untuk membawakan pelaporan berkenaan tentang situasi dan juga tragedi yang berlaku di Elmina. Shah Alam, jom kita bersama dengan Mohan pada ketika ini. Baik, jenazah mangsa penunggang hailing nahas pesawat iaitu Muhammad Hafiz Muhammad Saleh telah pun diserahkan kepada waris keluarga dan akan dihantar ke kampung halamannya di Sungai Petani, Kedah pada hari ini. Perkara tersebut telah pun diumumkan oleh Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan hari ini di Hospital Tengku Abdul Rahimah, Klang. Dan waris mangsa diwakili oleh ibu bapa dan juga abang mangsa bersama dengan kerjasama Jabatan Agama Islam JAKIM telah pun berkumpul di hospital ini sejak jam 8 pagi. Dan Allahyarham yang berusia 32 tahun juga dijangka akan dikebumikan di Masjid Al-Huda, Kampung Jerung, Sungai Petani. Dan tambah Datuk Hussein lagi, bedah siasat telah selesai dan persempelan DNA telah pun dihantar ke Jabatan Kimia. Dan selain daripada Allahyarham yang telah diserahkan pada hari ini, 8 lagi cap jari telah pun dikenal pasti untuk proses pengecaman. Jadi dengan pengecaman tersebut, ia memberikan satu keputusan yang positif bahawa lebih banyak lagi mangsa akan boleh dikenal pasti. Dan Ketua Polis Selangor juga turut memaklumkan bahawa kemungkinan esok pagi akan ada lagi beberapa jenazah ataupun satu jenazah yang akan diserahkan kepada waris keluarga. Namun ia tertakluk kepada arahan dari semasa ke semasa daripada Jabatan Kimia dan juga pihak hospital untuk dimaklumkan kepada pihak polis dan juga waris yang terdekat. Dan untuk pengetahuan anda, suasana di sini sememangnya pilu kerana waris keluarga tidak dapat menerima dengan kenyataan tersebut dan mereka telah bergegas gerak keluar daripada hospital dengan bantuan pihak polis. Dan saya juga turut dimaklumkan bahawa van jenazah tersebut akan diiringi oleh pihak polis sehingga ke kampung halaman untuk proses pengubumian. Jadi itu merupakan rangkuman yang saya dapat kongsikan bersama anda. Kita kembali bersama Ismail di studio, silakan. Terima kasih Mohan. Salam takziah kepada ahli keluarga, mangsa dan juga waris yang terlibat dalam situasi dan juga tragedi tersebut. Kita akan kembali selepas ini untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang analisis dan juga perkara-perkara yang perlu kita ketahui berkenaan tragedi yang berlaku. Baik, sehingga setakat ini seorang jenazah sudah pun dikenal pasti dan juga dibawa pulang, diserahkan kepada ahli keluarga masing-masing. Jadi kita doakan agar urusan perkebumian akan dapat disempurnakan insya-Allah. Insya-Allah. Okey, jadi dalam masa yang sama juga kita nak cuba dalami dan kita pahalusi dan bagaimana untuk kita menjiwai perasaan bagi para waris ni khususnya, dan kita nak menghormati mangsa dan juga keluarga. Dan kita berbicara bersama dengan Kapten Datuk Nik Ahmad Huzlan Husin, pakar aviasi yang berada dalam talian pada waktu ini. Assalamualaikum. Datuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, Datuk, terima kasih bersama kami pada pagi ini. Sememangnya kita masih lagi menghormati dan senantiasa mendoakan kesejahteraan mangsa yang terlibat dan juga ahli keluarga mangsa. Cumanya Datuk, apabila banyak dikongsikan video-video dan juga perkongsian paparan di media sosial, sudah pasti ini juga dilanjutkan dengan kenyataan oleh Ketua Polis berkenaan tentang black box ataupun kotak hitam yang ditemui adalah voice cockpit recorder. Jadi mungkin Datuk boleh memberikan penjelasan lebih lanjut berkenaan instrumen ataupun alatan yang diambil atau diekstrak daripada tempat kejadian untuk pemahaman lanjut berkenaan apakah itu black box dan juga voice cockpit recorder seperti mana yang telah pun dinyatakan dalam sidang media sebelum ini, Datuk. Okey, Assalamualaikum sekali lagi. Dan jelas banyak dah berita-berita atau info-info tentang kejadian tragedi ini yang dah keluar. Tapi kita fokus kepada apa yang kita boleh mendapat, apa information yang kita boleh extract dari perkakas-perkakas rakaman yang ada di atas pesawat.
Saya masih lagi kurang pasti dari segi perundangan kerana pesawat ni boleh dikirakan pesawat general aviation, dia bukan pesawat airline. Di pesawat airline kita memang diwajibkan mengadakan sistem black box tu yang berwarna oranye. Sistem black box ini ada dua kandungan dia. Nombor satu adalah flight data recorder. Flight data recorder dia akan merakamkan kesemua data-data kapal terbang moden ya, kesemua data-data kejadian elektrik, kejadian hidrolik semua dalam pesawat. Jadi kita boleh tahu dan boleh playback sebenarnya. Kalau kita extract data, kita boleh playback dan kita boleh nampak apa yang terjadi dari segi technical. Yang lagi satu adalah dari segi organik, iaitu cockpit voice recorder. Cockpit voice recorder ni dia ada banyak mikrofon dalam cockpit dan bersambungan juga dengan sistem perhubungan dengan control tower semua. Jadi apa-apa audio di dalam cockpit tu boleh didengari. Nah, kapal terbang besar, kokpit tu dia berpintu. Kapal terbang kecil macam ni, CDR tu akan rekod ke semua bunyi-bunyi, termasuk bunyi-bunyi dalam kabin. Jadi, saya masih lagi belum pasti. Dari segi perundangan, wajibkah pesawat kecil macam ni mengadakan satu flight data recorder yang canggih, yang ambil multi data point untuk mereka merungkai, untuk investigator lah merungkai apa yang terjadi. Copy voice recorder saya difahamkan memang ada. Jadi tanpa flight data recorder amat susahlah untuk kita memperhalusi dengan tepat kejadian-kejadian dari segi cara kontrol, steering angle, junaman pesawat, haluan pesawat dan juga kelajuan pesawat. Susah kalau tak ada flight data recorder. Kalau ada copy recorder mungkin boleh memberi satu gambaran apa yang terjadi di atas, tapi dia taklah setepat. Itu pasal itu terpulang kepada bunyi-bunyi dan kata-kata pilot dan passenger kat dalam tu. Okey, baik. Datuk, kalau kita boleh kongsikan juga dari segi kesukaran yang bakal dihadapi kalau sekiranya yang kedua-duanya itu tak ada ataupun salah satunya, terutama sekali bagi VCR yang mungkin agak susah hanya berdasarkan suara saja semata-mata. Apakah kemungkinan kebarangkalian ya dari segi hala tuju siasatan itu akan dilakukan kalau sekiranya ada kerosakan atau tiada bukti apa yang boleh membantu dari segi aspek penyiasatan itu? Apa yang boleh dilakukan sebenarnya? Dalam penyelidikan kejadian ini dan kejadian apa-apa kecelakaan udara rekod-rekod keeping ni pesawat ni memang disimpan dengan apa ni lah, dengan tepat sekali. Jadi mereka akan buka balik buku mungkin 10 tahun dari masa pesawat itu terbang, ada tak penyakit atau kerosakan-kerosakan yang berulang yang telah di-repair tapi berulang. Dan itu satu rekod yang diorang boleh dapat. Lagipun diorang boleh tengok dari segi pertukaran minyak, servis kapal terbang, pengikutan perundangan untuk modifikasi dan semua akan terkandung di situ. Dari situ mereka akan dapat satu gambaran dari segi kondisi pesawat sebelum diterbang. Isu-isu berapa banyak minyak ke atas kapal terbang tu itu tak ada masalah kerana masa isi minyak tu dia bayar duit, masa bayar duit adalah rekod berapa banyak minyak yang ada di dalam pesawat tu. Jadi diorang boleh investigate, diorang boleh selidik semua ni dengan tepat. Tapi yang information data dynamic, maknanya data yang disimpan di dalam pesawat semasa terbang tanpa flight data recorder, hanya diorang boleh pakai, kita panggil BEG lah, Best Educated Guess. Menggunakan kepandaian dan experience dengan pengalaman penyelidik tu, dia boleh buat satu gambaran, tapi ia takkan jadi mutlak dan takkan jadi 100% accurate seperti mana kita boleh dapat dari flight data recorder. Juga dia orang boleh mengahwini suara-suara dari kokpit tu, kerana suara tu bunyi tu akan berterusan sampai impact, sampai pesawat itu terhempas, dan ini boleh dikahwini dengan beberapa video-video yang menunjukkan pesawat itu sedang menjunam. Jadi gambaran dari segi penjunaman pesawat semua dia orang dapat, tapi dari segi dia punya speed, dia punya kelajuan, dia punya bila pesawat tu mula jadi kerosakan udara, bila dia jadi itu masa yang tepat takkan dapat mereka identify lah sebenarnya. Jadi saya nampak pesawat ni sebenarnya amat dekat dah runway, dalam 7 km, 7 hingga 10 km. Dan masa approach tu kelajuan dia lebih kurang
3 kilometer 1 minit. Maknanya 2 minit dari mendarat dan 2 minit dari mendarat meletakkan mereka ketinggian di antara 1,500 hingga 2,500 kaki. Selalunya dalam 1,500 ke 2,000 kaki. Maksud saya, kalaulah kejadian kecelakaan ini terjadi dengan serta-merta, memang tak ada masa bagi pilot nak bagi message media ke apa-apa. Okey, baik. Cuma Datuk, apabila kita mengenali dengan lebih lanjut dari segi konsep bagi pendaratan untuk pesawat komersial dalam skala kapasiti besar dan juga dalam bersaiz kecil itu, bagaimana kita membanding bezakan dari segi pelepasan dan juga dari segi pendaratan pesawat-pesawat seperti ini? Apakah perbezaannya itu ketara ataupun konsepnya itu sama seperti mana yang kita pelajari ataupun seperti mana yang kita ketahui untuk pesawat-pesawat komersial penerbangan biasa? Konsep sama. Laws of physics, undang-undang fizik ni di udara, undang-undang aerodinamik ni dia tak kira pesawat tu besar ke kecil. Jadi bila kita terbang naik, istilah terbang naik, cara-cara proses dan prosedur terbang naik sama. Mungkin dia punya kelajuan lain kerana berat keterbang dan saiz keterbang tu lain. Tapi dari segi pengenalian untuk mendarat, SOP untuk mendarat, perundangan dari segi kontrol tower untuk mendarat sama. Semuanya sama Okey, baik. Jadi apapun kita menantikan siasatan yang sedang dilakukan pada waktu ini. Malah ada tim yang akan dibawakan daripada luar negara yang akan tiba pada hari Isnin nanti. Jadi sama-sama kita menantikan dan kita ucapkan banyak terima kasih kepada pakar aviasi kita Kapten Datuk Nik Ahmad Huzani Hussein dapat bersama kita pada pagi ini untuk berkongsi juga dapatan daripada sudut pandangan Datuk. Terima kasih banyak Datuk. Terima kasih Kapten Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, dan apapun ini satu perkara yang akan kita perhalusi dari semasa ke semasa dan pastikan anda terus bersama kami di RTM untuk mendapatkan input tersebut. Okey, kita berakhir di sini siaran kita selama 2 jam. Alhamdulillah, sama-samalah kita mendoakan bagi mereka yang terlibat dalam tragedi tersebut dan sama-samalah kita menjaga sensitiviti dan juga perasaan ahli keluarga mangsa serta mereka yang terlibat dengan kalau boleh tidak memberikan komen-komen ataupun respon-respon yang mungkin boleh mengguris hati. Jadi sama-sama kita menjadi warga negara Malaysia yang bertanggungjawab, insya-Allah. Baik, sampai di sini saja waktu kami bersama dengan anda dalam Sawab Pagi Malaysia. Saya Hani Hamid. Saya Ismail Adnan. Dengan itu, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.